sama-sama membaca ummul kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashab nizam syarahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu aywaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiril mu'minina allazina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul du'an jahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu beberapa derajat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba lihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Alhamdulillah. Yang saya hormati, saya muliakan Tuan-Tuan Imam, lupa juga saya muliakan Tuan Bilal, kemudian seluruhnya Tuan Siap, pengurusi masjid di dalam puasa, sidang jemaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah dapat bersama pada malam ini, tuan-tuan. Hari itu kita tertangguh sebabkan oleh COVID ni, kan? Banyak tempat juga tangguh. Minggu yang pertama, kedua banyak yang tangguh. Minggu ketiga, keempat ni ramai, banyak masjid yang dah on sudah lah kuliah-kuliah mereka. Jadi insyaAllah malam ni kita sambung kitab sifat solat Nabi yang soleh tu, kan? InsyaAllah. Kita berada di muka surat 220, betul tak? 220. Betul kan, Imam? InsyaAllah. Masih lagi dalam pembahasan sujud. Sujud, kaifiat sujud dan sebagainya. Masih dalam bab yang ke-8. Bab samin. Samin ni mana 8. Samin yang ke-8 lah. Bab ke-8 pada menyatakan sujud. Baik, ketentuan ini dikuatkan pula dengan hadis Abu Humaid As-Saidi. Ketentuan ini dikuatkan pula dengan hadis Abu Sa'id As-Saidi yang berbunyi, ketentuan mana, tuan-tuan? Ketentuan yang di atas itu. Aku diperintahkan untuk melakukan sujud dengan 7 tulang. 7 angka sujud, kan? Aku diperintahkan untuk melakukan sujud dengan 7 tulang. Mana 7 tulang tu? Mana 7 tulang tu, tuan?
Maksud dengan 7 tulang ini, wa yajibu ayakuna sujud ala jabhatin wal yadaini wa rukbataini wa qadamaini. Sebut dalam kitab Al-Mu'tamad, wajib atas seorang itu sujud di atas dahinya, jabhah, jahi, wal yadaini dan 2 tangan, wa rukbataini dan 2 lutut, wa qadamaini dan 2 telapak kaki. 2 telapak kaki lah disebut dalam kitab Arab ni, Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i. Kemudian riwayat Ibn Abbas dia kata, anna Rasulullah SAW qala umirtu an asjuda ala sab'atin a'zumin. Aku diperintahkan supaya sujud di atas 7 tulang. 7 tulang ataupun 7 anggota, iaitu ala jabhatin, atas dahi dia, wa asyara bihi wa asyara biyadi ala anfih. Nabi mengisyaratkan dengan tangan dia kepada hidung dia. Kemudian wajadaini dan 2 tangan, wa rukbataini dan 2 lutut. 2 lutut, wa atraful qadamaini dan ujung-ujung 2 tapak kaki. Ataupun atraf ni dia katakan jari-jari lah. Jari-jari atau ujung-ujung 2 telapak kaki. Macam tu. Wa ibratu bil yadaini bi batni kaf. Dan bermula ibarah dengan 2 tangan itu, ibarat dengan 2 tangan itu, iaitulah dengan batin telapak tangan, bil asabi' dengan jari-jarinya, dengan jari-jari, dan juga warahah. Rahah ni tapak kaki lah, tapak kaki, tapak tangan, warahah. Wa fi rijlaini dan pada 2 kaki itu dengan batin bi batnin asabi', dengan batin segala anak jari kaki, dengan batin segala anak jari kaki. Macam tu. Baik, kita tengok tadi. Ketentuan ini dikuatkan dengan hadis Abu Humaid As-Saidi yang berbunyi, ana kuntu ahfazakum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa zakara hadis wa fihi wa iza sajada wada yadaini ghaira muftarishin wala qabidihuma wastaqbal al-atraf al-asabi' rijlaihi al-qiblah. Maksudnya tentang ana kuntu ahfazukum li salatin nabi, aku adalah orang yang paling menjaga. Kata Abu Humaid As-Saidi, dia kata aku orang yang paling menjaga solat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa zakara hadis, lalu dia menyebutkan hadisnya, wa fihi dan padanya hadis itu adanya lafaz wa iza sajada wada'a yadaini ghairu muftarishin. Apabila baginda melakukan sujud, baginda meletakkan kedua tangannya tanpa membentangkannya dan tidak pula menggenggamkannya. Baginda juga menghadapkan kedua jemari kakinya ke arah kiblat. Wastaqbala atrafil asabi' rijlaini lil kiblah. Nabi menghadapkan segala anak jari kaki tadi ke arah kiblah, ke arah kiblah. Ini cara dan kafiat lah. Ketika kita melakukan sujud tadilah. Ulang semula, aku adalah antara yang paling menjaga solat baginda Rasulullah SAW. Kemudian beliau menyebutkan hadis daripada baginda Rasulullah. Antaranya adalah dengan nafas, dan apabila baginda melakukan sujud, baginda meletakkan kedua tangannya tanpa membentangkannya dan tidak pula menggenggamkannya. Baginda juga menghadapkan kedua jemari kakinya ke arah kiblat. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari dalam kitab Fathul Bari. Jadi hadis ini mengisyaratkan wajibnya melakukan sujud dengan menegakkan bahagian jari jemari kaki dan menghadapkan keduanya ke arah kiblat. Perbuatan ini tentang tidak akan sempurna melainkan dengan menegakkan kedua telapak kaki dan membengkokkan jemari kaki tersebut ketika sujud. Membengkokkan jemari kaki tersebut ke sujud dan menghadap kiblat.
dan menghadap kiblat. Jangan digebahkan lah. Jangan digebahkan akan jari-jari kita. Naklah ditegakkan ketika melakukan sujud tadi, macam tu. Baik. Inilah yang dimaksudkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang berbunyi wa atrafal qadamaini, wa atrafal qadamaini, dan hujung kedua jemari kaki, dan hujung kedua jari jemari kaki kita. Maka naklah diharapkan ke arah kiblat. Macam tu. Jelas. Baik. Kemudian oleh itu, pada siapa yang melakukan hal seperti ini, dia sebenarnya telah mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Keadaan ini bertepatan dengan sabdanya Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana aku bersembahyang. Sembahyanglah kamu sebagaimana aku sembahyang. Macam tu. Baik, Kemudian kalau sebut dalam kitab ini, naklah kita membuka dahi, kashful jabhah. Wajib membuka dahi ketika inda mulasimatiha al-arda. Wajib membuka dahi ketika mula masah. Mula masah ni berdempet dari tadi al-arda, pada bumi, pada tempat sujud. Macam tu. Ya anna sahabah syakwan min sidatil khur alal jabahi falam yu'azzin lahum bisitriha. Kerana para sahabat pernah mengadu pada Nabi berkenaan dengan panasnya cuaca. Para sahabat pernah mengadu pada Nabi berkenaan panasnya cuaca ketika melakukan sujud di atas dahi mereka. Falam yu'azzin lahum bisitriha, lalu tidak diizinkan bagi mereka itu untuk melapik, melatih ataupun menutup dahi mereka lah ketika melakukan sujud. Macam tu. Baik, kemudian wala yajibu kashful yadaini wa rukbataini wa rijlaini. Tidak wajib membuka dua tangan, dua kaki, dua tangan, dua lutut dan juga dua kaki. Bal yukrahu kashfu rukbataini, tetapi dimakruhkan kita membukalah. Mana terlampau membuka. Boleh buka sikit je lah, sikit-sikit je, jangan buka banyak-banyak sikit, makan ruang pula kan. Macam tu. Jangan kita membuka terlampau banyak ketika kita melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam tu. Baik, kemudian sementara itu riwayat daripada Abu Humaid As-Sa'idi pula berbunyi wa yaftahu asabi' rijlani idza sajada, dan baginda membuka jari jemari kakinya apa melakukan sujud kepada Allah. Nabi buka jari jemarinya ketika melakukan sujud kepada Allah. Dan riwayat pula memunyakan fasajada pantasaba ala kaffaihi wa rukbataini wa suduri qadamaihi wa huwa sajidun. Fasajada, maka lalu Nabi pun sujud. Kemudian pantasaba ala kaffaini, kemudian lalu Nabi menegakkan, menahan ataupun menegakkan menggunakan kedua telapak tangan baginda, kedua telapak tangan baginda. Wa rukbataini, dan dua lutut baginda. Wa suduri qadamaihi, kemudian dengan batin telapak kakinya, mana bahagian depan kedua telapak kaki baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun cara kafiat lah ketika melakukan sujud kepada Allah. Jangan digebahkan, sebab ada setengah orang ni kita nampak waktu dia sujud tu dia gebahkan dia punya kaki dia kan. Tak sah lah, dia kena ditegakkan. Macam tu. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas menyatakan inna Nabi SAW amara bi wad'i yadaini wa nasaba qadamaihi. Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan untuk meletakkan kedua tangan dan memacakkan kedua kaki baginda.
Nabi merintahkan meletakkan kedua tangan dan memacakkan kedua kaki ketika melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam tu. Boleh tuan-tuan? Boleh Kemudian jarak. Kalau sebut dalam kitab ni dia kata wa yafraqul musalli baina rukbatayhi wa baina qadamaihi qadra shibrin. Naklah difarakkan oleh si musalli di antara dua lututnya dan di antara dua kaki tadi kadar dia satu jengkal. Kadarnya satu jengkal. Sebut dalam kitab Al-Mu'tamad. Wa yafraqul musalli baina rukbatayhi wa baina qadamaihi qadra shibrin. Naklah difarakkan, dipisahkan oleh si musalli di antara dua lututnya dan antara dua kaki, tapak kaki tadi kadarnya sibran, katanya satu jengkal jaraknya lah, daripada lutut kita tu dan dengan daripada kaki kita jadi boleh. Kemudian Nabi juga dia kata kana iza sajada farraja baina rijlaini. Apabila Nabi sallallahu sujud, maka Nabi faraj ni menghamburkanlah. Asal mana faraja ni menyukakan, mana membentangkan antara dua kaki baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Imam Nawawi pula menyatakan bahawa apabila di dahi seorang itu terdapat luka yang dibalut. Bagaimana? Kalau kat dahi seorang itu terdapat luka yang dibalut dan terlalu susah untuk ditanggalkan balutan itu, lalu dia bersujud di atasnya, maka keadaan ini dianggap sudah memadai, mana sahlah solatnya. Kalau seandainya kalau dibuka sujud tempat lapik tu, maka dia boleh memudaratkan kepada orang yang melakukan sujud tersebut, si musalli lah, maka tak perlu dibuka. Dan dia tidak perlu mengulangi solat tersebut. Ini kerana apabila pengulangan tadi digugurkan dengan kepala yang uzur, maka sujud di atas pembalut itu adalah lebih diutamakan, lebih sah. Lebih sah kita semayang di atas pembalut tadi lah. Tapi kalau seandainya pembalut itu boleh dibuka, maka nak buka lah. Kalau naklah dibuka, tak sah lah kalau kita semayang di atas pembalut itu, sedang pembalut itu boleh buka. Kalau pembalut tak boleh buka, barulah boleh kita semayang di atas pembalut tadi, yang membalut kepala seseorang. Mungkin kepala dia jatuh ke, luka ke dan sebagainya, maka susah untuk ditanggalkan balutan tadi. Ini adalah tahap minimum sujud, dan tahap kesempurnaan akan dijelaskan kepada anda di bawah ini. Tengoklah gambar awal sujud tu macam mana tu. Gambar awal sujud kan, macam itulah keadaan dia. Baik, kemudian sujud sempurna adalah wajib merapatkan tujuh anggota badan. Dahi, kedua telapak tangan, jari jemari dirapatkan, kedua lutut dan kedua jemari kaki yang dicecakkan di tempat sujud lantai. Kadar minimal atau makninah sujud ialah 2 saat. Kadar minimal atau makninah sujud 2 saat. Kira tentang kira sendiri lah, 2 saat. Kira sendiri. Manakala kalau maksimal tiada had, seperti melebihi 5 atau 7 kali tasbih. 5 atau 7 kali tasbih. Namun imam sewajarnya tidak membatalkan jemaah dengan sesuatu amalan solat. Susahkan lah, terlampau lama sangat sujud pun susah juga. Kan? Kerana orang ni, setiap manusia tu dia ada hajat masing-masing. Mungkin lepas sembahyang kan ada nak pergi sana lah, nak pergi sini dan sebagainya. Maka kita akan meraihkan lah jemaah kita yang duduk di belakang. Macam tu. Baik. Kemudian yang gambar tu lagi, kedua jemari kaki naklah dicacakkan, dibengkokkan dalam keadaan sujud. Wajib merapatkan, mencacakkan kedua jemari kaki di lantai dalam keadaan sujud, dan disunatkan menjarakkan antara kedua telapak kaki bagi lelaki.
Maka sunatkan merapat bagi perempuan. Perempuan sunat rapat. Salah satu contoh amalan sujud yang salah dan makruh lakukan. Tengoklah tu. Macam mana rupa dia sembahyang tu. Kan? Jauh mana perempuan kan? Kaki ke belakang, kepala jauh ke depan. Ini kedudukan menyebabkan seorang itu kedudukannya tak stabil dan memenatkan. Kita tengok pun pelik sikit lah. Pelik sikit cara sembahyang macam ni. Macam tu. Kemudian turun bersujud menggunakan kedua lutut. Bagaimana pula? Bagaimana kalau turun sujud? Macam mana dulu? Sama ada kita kena tangan turun dulu ke, atau lutut dulu ke, atau kepala dulu ke? So mana dahulu yang kita nak kena turunkan? Baik. Salah satu amalan sunat yang sunatkan ialah seorang yang bersolat itu bertakbir ketika nak sujud. Kalau nak takbir, nak sujud tu kena takbir dulu. Ini sunat lah. Berdasarkan hadis Abu Hurairah yang berbunyi, kana Rasulullah SAW kan yukabbiru hina yahwi. Nabi bertakbir ketika turun untuk sujud. Nabi bertakbir ketika turun untuk sujud. Dan disunatkan juga supaya tidak mengangkat dua tangan ketika turun mengerjakan sujud. Disunatkan juga tidak angkat tangan. Tak pula angkat tangan lah ketika tuan turun kepada sujud. Berdasarkan kepada hadis Nabi daripada Abdullah bin Umar yang berbunyi, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam iftataha takbir bis shalah wa rafa'a yadaini hina yakabbiru wa la yaf'alu zalika hina yasjudu wa la hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Aku melihat Nabi sallallahu membuka takbir dalam salat. Iftataha takbir bis salat. Nabi membuka takbir atau memulakan takbir dalam salat. Wa rafa'a yadaini, dan Nabi pun mengangkat dua tangan. Hina yukabbir, ketika bertakbir. Wala yafalu zalika, dan Nabi tidak melakukan demikian hina yasjudu, ketika turun sujud. Mana Nabi tak angkat tangan. Wala yafalu zalika, Nabi tak melakukan demikian hina yasjudu, ketika turun sujud. Wala hina yarfa'u ra'sah, dan tidak Nabi lakukan juga ketika mengangkat kepala minas sujud, daripada sujud. Tak perlu tuan-tuan ni rajin sangat angkat tangan. Tak perlu rajin sangat. Sebab apa? Tidak ada pahala kat situ. Yang ketiga angkat takbir ni waktu bila tuan-tuan? Angkat tangan tu waktu bila? Waktu bila angkat tangan? Ketika tidak. Ketika tidak angkat tangan. Ketika nak turun sujud, tak perlulah. Ketika nak turun rukuk, perlu tak angkat sujud? Angkat tangan, perlu tak? Perlu kan? Macam tu. Nak sujud tak perlulah. Macam tu. Kemudian, dan disunatkan juga turun bersujud dengan menggunakan dua lutut sebelum dua tangan. Sunatkan ketika turun sujud menggunakan dua lutut sebelum dua tangan. Sebab ada yang sujud tu, turun sujud dia pakai tangan dulu. Mungkin lutut dia tak kuat kan, goyah lutut kan, goyah ustaz apa ni, pakai tangan. Itu lain lah. Ni lutut okey, kuat lagi lutut, manjat bukit pun okey, manjat tangga pun okey kan. Jadi kalau lutut kita okey, mana naklah sujud, turun sujud menggunakan dua lutut dahulu. Lutut turun dulu. Gitu. Lepas tu baru tangan. Kecuali lah kalau saya lutut kita tak kuat, jadi kita terpaksa pakai tangan dulu. Itu lain. Ni kalau okey pakai lutut dulu. Hal ini berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu yang menyatakan bahawa ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbataini qabla yadaini. Aku melihat Nabi meletakkan dua lutut sebelum dua tangan ketika hendak bersujud. Ketika hendak sujud, Nabi melakukan demikian. Gitu.
Imam Hafiz Ibn Muzir dalam kitabnya Al-Awsat muka surat 166 juzuk ketiga menyatakan bahawa dan hadis Wa'il bin Hujrun itu adalah sabit terjelas daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmizi juga menyatakan bahawa hadis ini diamalkan oleh kebanyakan ulama hadis, ahli ilmu ulama, dalam menyatakan perihal turun dengan dua lutut sebelum menggunakan tangan. Macam tu. Baik. Kemudian kita ada pembahasan panjang bawah tu berkenaan dengan nombor 28. Nampak tak? 28. Hadis ra'aitu Rasulullah iza sajada wada'a yaqrubataini qabla yadayhi. Aku melihat Nabi SAW meletakkan dua lutut sebelum dua tangan ketika nak sujud. Hadis ni riwayat siapa tuan-tuan? Hadis ni riwayat daripada Abu Daud, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah dalam sahihnya, dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Dan hadis ini merupakan hadis sahih. Hadis sahih. Ada juga pembahasan menyatakan hadis ini tidak sahih, dia kata. Setengah daripada kita cuba mendhaifkan hadis ini dengan mempertikaikan perawinya yang bernama Syarik. Mana dalam hadis ni dia ada sanad-sanad an daripada siapa lah. Daripada siapa tu, salah seorangnya bernama Syarik. Ada yang mendakwa Syarik ni dia punya dhabit ni lemah. Dhabit ni ingatan dia lemah, ataupun mungkin dia ni kurang siqah. Maknanya di segi amalan dia, mungkin perbuatan dia mungkin orang tak siqah lah. Bukan seorang yang siqah, bukan seorang yang adil dan sebagainya. Jadi ada yang mempertikaikan hadis ini. Dia kata hadis ini bukan sahih. Mereka kata ini hadis dhaif. Kerana dalam perawinya ada selaki bernama Syarik. Akan tetapi usaha mereka tidak berjaya. Ini kerana perawi yang meriwayatkan hadis daripada Syarik itu ialah Yazid bin Harun. Mana sebelum daripada Syarik ni ada seorang lelaki bernama Yazid bin Harun. Mana Syarik ni kemudian an tu daripada sebelum Syarik ni ada seorang lelaki bernama Yazid bin Harun. Beliau meriwayatkan hadis daripada Syarik sebelum hafalan Syarik berubah, dan sebelum beliau Syarik menjadi qadhi. Maknanya sebelum Yazid Syarik. Mana Syarik dululah. Syarik dulu, kemudian pada Yazid bin Harun. Sampailah kepada siapa-siapa, sampailah kepada Abu Daud, Tirmizi dan sebagainya. Macam itulah. Jadi ada mendakwa bahawa hadis ni dhaif kerana dalamnya terdapat perawi bernama Syarik. Tetapi usaha mereka tak pernah berjaya. Ini kerana perawi yang meriwayatkan hadis itu daripada Syarik adalah Yazid bin Harun. Beliau meriwayatkan hadis daripada Syarik sebelum hafalan Syarik berubah dan sebelum Syarik menjadi qadhi. Maknanya Yazid bin Harun ni dia terima hadis daripada Syarik sebelum Syarik menjadi qadhi dan sebelum hafalan Syarik itu berubah. Macam tu. Sebelum hafalan Syarik itu berubah. Bila Syarik dah jadi qadhi, jadi kemungkinan banyaklah perkara-perkara yang dia kena putuskan, jadi hafalan dia kurang. Sedangkan Yazid Harun dah terima hadis pada Syarik itu sebelum daripada Syarik jadi qadhi. Mana sebelum Syarik jadi qadhi, ingatan dia kuat. Bila selepas Syarik jadi qadhi, ingatan dia kurang. Sebab apa? Kerana banyak benda nak kena fikir tentang masalah masyarakat. Yalah, kalau jadi qadhi, faham je lah. Kan? Dengan masalah tu, masalah ni, masalah pematang bawang, masalah pematang bawang ni, bawang ni, sebagainya kan. Pening kita kan, kita fikir kan macam tu. Jadi, tuan-tuan, Al-Hafiz Ibn Hibban dalam kitabnya At-Thiqat menyatakan bahawa adalah dia Syarik melakukan kesilapan dalam periwayatan hadis. Ingatannya juga telah berubah.
Akan tetapi periwayatan orang-orang dahulu yang meriwayatkan daripada beliau Syarik di Bawasit tidak ada pencampuran kepadanya. Contohnya Yazid bin Harum dan Ishaq bin Aqra. Di samping itu orang-orang yang kemudian daripada Kufah juga ada meriwayatkan daripada beliau dan mendapati ada kesamaran pada riwayat hadis daripada Syarik. Jadi ada beberapa orang lain menyatakan hafalan Syarik dah berubah. Ada pula pendakwa menyatakan hafalan Syarik tak berubah. Sebab Syarik dah meriwayatkan hadis itu dahulu sebelum dia jadi qadi. Sebelum qadi lah dia dah bagi hadis itu ke orang lain. Dia dah sampaikan kepada orang itu dan sebagainya. Sampailah kepada Imam Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan sebagainya. Jadi tak ada masalah segi hafalan Syarik. Macam tu. Bagi saya, kepada kata pengarang, kritikan yang lemparkan kepada Syarik hanyalah sekitar masalah ini. Dan kerana isu tasyasyuk, iaitu Syarik lebih condong memilih pendapat ulama keturunan Rasulullah SAW berbanding yang lain. Dan ini bukanlah menjadi keaiban. Ada yang mendakwa bahawa hafalan Syarik ini lemah. Dia kata kerana Syarik ni lebih kepada pro kepada Syiah, dia kata. Dia perlu pro Syiah. Dan dia kata orang Syiah ini lebih menyayangi kepada golongan Ahlul Bait. Lebih menyayangi kepada golongan Ahlul Bait seperti Aisyah ke, seperti siapa? Ali, Fatimah dan sebagainya. Kan? Mereka mendakwa mereka mencintai ke golongan Ahlul Bait. Jadi disebabkan Syarik ini cinta kepada golongan Ahlul Bait, jadi mereka mendakwa Syarik ini pro kepada Syiah. Sedangkan Syarik kata aku tidak pro kepada Syiah. Walaupun aku ni termasuk golongan yang cinta kepada golongan Ahlul Bait. Tuan-tuan pun kita golongan Ahlul Bait. Cinta kepada Abu Bakar, Umar, Osman kan. Dan isi-isi para sahabat itu seperti Hafsah kan, Fatimah. Kita pun cinta pada golongan Ahlul Bait. Cinta kita pada golongan Ahlul Bait bukan makna kita Syiah. Gitu. Ada orang mendakwa orang cinta pada golongan Ahlul Bait ini ialah golongan Syiah. Maksudlah Syarik ini, mereka mendakwa bahawa Syarik ini dia ada satu pahaman tasyasyuh. Tasyasyuh ni pahaman cinta kepada golongan Ahlul Bait. Golongan Ahlul Bait gitu. Bagi saya kritikan yang lemparkan kepada Syarik hanyalah sekadar masalah ini dan kerana isu tasyasyuh, dan Syarik lebih condong memilih pendapat ulama keturunan Rasulullah SAW berbanding yang lain. Gitu. Syarik ini dia suka memilih pendapat ulama-ulama yang keturunan Ahlul Bait, keturunan baginda Rasulullah SAW. Yang bukan keturunan Nabi dia ketepikan dulu. Dia ambil dulu keturunan baginda Rasulullah. Faham tak? Macam tu. Disebabkan kemungkinan dia ni lebih memilih kepada keturunan baginda Rasulullah, jadi ada yang mendakwa bahawa Syarik ni pada golongan Syiah. Disebabkan di golongan Syiah, jadi kita boleh guna pakai daripada pendapat Syarik. Gitu. Itu sebabnya mereka mendakwa Syarik ni lemah. Jadi mereka mendakwa hadis itu lemah. Sebab apa? Syarik ni dia seolah macam seperti pro kepada Syiah. Sebab apa? Dia ada kecintaan dia kepada golongan Ahlul Bait. Golongan Ahlul Bait. Tak bolehlah cakap macam tu. Kita pun cinta golongan Ahlul Bait juga. Tapi kita bukan Syiah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Macam tu. Macam tu. Baik, kemudian Syarik lebih condong memilih pendapat ulama keturunan baginda Rasulullah berbanding yang lain. Dalam hal ini bukanlah menjadi keaiban. Benda ini bukan keaiban. Cinta Ahlul Bait bukan ada benda baik. Walaupun Syarik ini lebih memilih kepada hadis-hadis yang diriwayatkan daripada kata anak cucu baginda Rasulullah. Mana-mana yang bukan daripada anak cucu baginda Nabi, Syarik tak nak pakai. Kan macam tu. Jadi orang mendakwa gitulah. Rujuklah dalam kitab Al-Ittibu
Al-Jamil ala ahli al-jahr wa ta'dil. Al-jahr wal hadis ini kitab berkenaan dengan sanad-sanad ataupun perawi hadis. Karangan Al-Allamah Said Muhammad bin Aqil. Agar anda dapat memahami permasalahan menjelaskan keburukan para perawi dengan sebab tasyasyuh perawi tersebut. Tasyasyuh ni kecintaan dia kepada golongan Ahlul Bait. Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya para imam hadis telah menaskan tentang status kesikahan kebolehan syar'i ini. Tetapi ada ulama-ulama menyatakan bahawa syar'i ini dia seorang yang sikah. Dia bukan tak sikah. Sikah ni salah satu syarat untuk menyatakan orang ni dia merawikan hadis itu dalam hadis yang sahih. Dia ada beberapa kategori kan. Dia ada beberapa ciri-ciri untuk menyatakan bahawa hadis itu sahih tidak. Satunya ialah orang merawikan hadis itu dhaif, apa? Orang yang adil, kemudian orang yang sikah, kan? Orang yang boleh dipercayai, kemudian dhabit, mana kuat hafalan dia. Kuat hafalan kan? Ini salah satu daripada cara-cara lah kita nak tengok orang tu perawi dia. Kan boleh percaya ke tak boleh percaya. Gitu. Hadis itu sahih ke tak sahih? Hasan ke dhaif ke dan sebagainya. Baik. Al-Ma'in menyatakan bahawa dia Syarik ini seorang yang sikah. Sikah. Dia bukan sikah saja, sikah. Amat dipercayai. Ibnu Sa'ad menyatakan Syarik seorang yang sikah dan dipercayai sebanyak hadis. Al-Ajli pula menyatakan bahawa Syarik adalah seorang kufah yang sikah dan elok dalam meriwayatkan hadis. Ibnu Hibban dan Ibnu Sahin juga menghukumkan Syarik seorang yang sikah. Abu Daud menyatakan dia seorang yang sikah, seorang sikah yang tersalah. Ibnu Adi menyatakan hadis Syarik adalah sahih dan adil. Dan kaipan yang berlaku pada hadis itu timbul akibat keburukan hafalannya. Ianya bukan disengajakan sehingga disebabkan lemah kepadanya. Jadi ada orang menyatakan bahawa dia ni buruk hafalan dia. Tapi buruk hafalannya itu bila? Kemudian selepas dia merawikan hadis itu kepada orang lain. Macam tu. Lainlah kalau seandainya sebelum dia merawikan hadis pada orang lain, dia dah tidak sikah lagi. Hafalan dia tak kuat lagi. Itu lain. Ini hafalan dia masih kuat. Bila hafalan dia tak kuat, selepas dia dah bagi hadis itu ke orang lain. Dah bagi hadis ke orang lain tu, lepas tu dia menjadi qadhi, lepas tu dia punya hafalan dia dah kurang dah. Sebab apa? Dia kena nak, bila jadi qadhi pun faham dia dah. Kan nak kena fikir tentang masalah masyarakat. Kan? Kerana orang mengadu masalah ni bukan satu dua orang mengadu. Kadang sampai satu hari sampai 20 kes orang mengadu tentang masalah rumah tangga kan. Tuan-tuan tengoklah kalau orang jadi hakim kat mahkamah tu. Semua benda ni dia nak kena hurai, nak kena selesai kan. Bukan masalah rumah tangga je. Kan? Masalah kadang-kadang berebut harta pun kadang hakim pun selesai kan. Macam tu. Banyak benda nak kena fikir kan. Macam tu. Kadang dia punya masalah tu kecil je. Punca tu kecilnya tapi berleget-leget jadi berputar-putar dah berpusing sana pusing dan sebagainya. Dah bersimpu-simpu. Jadi yang diminta tu menyelesaikan tu hakim. Yang menyimpulkan pihak-pihak tadi, yang plaintiff dengan dan defendant. Plaintiff asalnya punca masalah tu kecil je. Tapi bila masalah tu tak diselesaikan, jadi plaintiff dengan defendant pun bercakap kan, jadi benda berbolit-bolit. Yang diminta selesaikan siapa? Qadhi lah. Qadhi atau hakim. Tuan hakim minta selesaikan kata. Jadi masuk siapa? Hakim. Hakim lah qadhi masuk. Macam tu. Imam pun macam tu juga. Imam kan. Jadi bila jadi imam ni kena selesaikan masalah anak Korea. Okay? Yang membolitkan benda tu siapa? Anak Korea tu sendiri. Yang membolit-bolitkan masalah tu. Yang diminta selesaikan siapa? Imam tu selesaikan. Imam pun poning kepala menyelesaikan.
Macam tu. Dah selesai tu, alhamdulillah selesai. Kalau tak selesai, baik. Silap-silap nyawa imam pun terancam. Macam tu. Sedangkan imam tidak berpihak kepada mana, tapi dia kata imam berpihak kepada plaintiff. Kan? Baik. Seterusnya, jadi tuan-tuan, ianya bukan disengajakan sehingga disimbahkan lemah kepadanya. Dan ketidakelokkan hafalan syar'i berlaku apabila dia menjadi qadi dan menguruskan hal ehwalnya berkenaan dengan masalah masyarakat. Manakala Yazid bin Harun meriwayatkan hadis daripadanya sebelum beliau memegang jawatan tersebut. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih. Nampak tak? Hadis ini hadis sahih. Maknanya tidak kuat hafalan syar'i itu selepas dia menjadi qadi. Selepas dia menyerahkan hadis itu pada orang lain. Jadi tak timbullah masalah tidak kuat hafalan si Yazid ini yang syar'i ini. Macam tu. Faham kan? Jadi hadis ini sahih. Bagi saya kan pengaranglah isu tasyasyuh juga sedikit pun tak boleh jadikan hujah ataupun momentum untuk menyatakan bahawa syarik seorang penganut agama Syiah. Ini kerana pengertian tasyasyuh dan Syiah adalah amat berbeza. Tasyasyuh ialah cinta ahli bait Rasulullah SAW dan juga keturunan baginda Rasulullah. Kecintaan kita pun ada juga kecintaan kita kepada golongan ahli bait. Kan? Kecintaan kita kepada golongan ahli bait bukan makna kita Syiah. Kan? Tapi Syiah menganggap bahawa siapa cinta golongan ahli bait dia adalah Syiah. Tapi Syiah hanya menyintai sebahagian golongan ahli bait. Sebahagian lagi dia tak cinta. Contohnya dia mencintai golongan Syiah mencintai ahli Ali dan juga cinta dengan Fatimah, Hasan, Husin dan sebagainya. Tapi dia tak cinta kepada yang lain. Sedangkan Abu Bakar, Umar pun termasuk golongan ahli bait juga. Betul tak? Sebab Abu Bakar pun kahwin, anak dia kahwin dengan baginda Rasulullah. Umar pula kahwin juga kan dengan anak baginda Rasulullah SAW. Macam. Jadi mereka pun termasuk golongan ahli bait juga. Gitu. Seterusnya, tasyasyuh adalah cinta ahli bait Rasulullah dan keturunannya. Manakala Syiah adalah satu doktrin yang bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Justru keturunan ahli bait dan mengasihi mereka tidak semestinya anda seorang berpahaman Syiah. Semoga Allah menggunakan pengertian lurus kepada kita semua, insya-Allah. Tak? Jadi walaupun ada pertikaian dari segi syar'i dengan hafalannya, walaupun mereka mendakwa bahawa kan hadis terima daripada syar'i adalah dhaif, tapi sebenarnya tidak. Gitu. Baik, faham kan? Kemudian diriwayatkan juga daripada Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu berbunyi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza arada ayyasjuda waqa'at rukbatahu qabla yadayhi. Sesungguhnya Nabi sallallahu apabila baginda melakukan sujud, baginda meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Saya terlupa tadi waktu azan tadi kan. Tak maaf lah Saya teruslah Baik. Dan daripada Sayyidina Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, "Iza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Apabila sujud seorang-seorang kamu, maka janganlah dia seperti bersujud seperti turunnya unta. Di mana unta mengendurkan kaki hadapan sebelum kaki belakang. Dia kendurkan kaki depan dia, lepas tu barulah kaki belakang pula. Gitu. Jadi sesungguhnya kita ditegah menyerupai binatang dalam salat. Dan ketentuan ini telah pun saya sebutkan terdahulu dalam hadis. Dan semua orang yang berakal mengetahui bahawa unta apabila hendak duduk, dia melipatkan kaki hadapannya dan merendahkannya ke muka bumi. Kemudian barulah diturunkan kaki belakang yang didirikannya.
dan dituntut kepada orang yang bersolat supaya tidak melakukan perbuatan seperti unta. Maka naklah dia melipatkan kaki terlebih dahulu ketika turun dan kemudian barulah meletakkan tangan. Perbuatan ini tidak menuntut kepada berfikir panjang. Bahkan ini ketentuan sunnah yang benar. Benda tak perlu fikir banyak-banyak. Kan? Ni fikir dulu kan. Ni nak turun kaki dulu ke tangan dulu? Kaki dulu ke tangan dulu? Tangan dulu ke kaki dulu? Fikirlah dulu kan? Fikir dulu. Bila nak fikir kan? Jadi benda ni tak perlu dipikir. Terus buat keputusan. Ketika ruku, ketika dumbang turun tu, terus buat keputusan. Jangan fikir kan. Apalagi kalau jadi imam pula. Bila pening pula jemaah kan, bila ni nak sujud ni? Bila ni? Lupa imam tengah berfikir. Kan? Lutut dulu nak turun ke tangan dulu? Lutut dulu ke tangan dulu? Tangan dulu ke lutut dulu? Alamatnya imam mana itu memang pecat aja. Pecat imam. Ya? Baik. Kemudian An-Nasa'i turut menjadikan hadis sebagai dalil di dalam sunnahnya. Bahkan beliau menulis satu bab khusus yang berjudul bab cara menunduk melakukan sujud. Beliau menggunakan dalil dengan keumuman hadis Al-Hakim berbunyi, bayatu Rasulullah SAW alla akhurra illa qa'imah. Aku melakukan bai'ah kepada Nabi SAW untuk tidak bertunduk kecuali dalam keadaan berdiri. Perbuatan menunduk ataupun turun ketika mana hendak bersujud seperti itu adalah tidak sempurna, melainkan dengan melakukan lutut terlebih dahulu. Kena lutut dahulu, baru jelas. Ianya dilakukan oleh para sahabat yang mulia dan para tabi'in daripada kalangan ulama-ulama salaf. Hal ini adalah diriwayatkan daripada Aswad An-Naqi yang menyatakan bahawa adalah Sayyidina Umar bin Khattab turun untuk bersujud dengan menggunakan kedua lututnya. Dengan menggunakan kedua lututnya dahulu. Gitu. Sekali lagi diriwayatkan daripada Abdullah bin Muslim bin Yasar menyatakan bahawa anna abahu kana iza sajada taqa'a rukbatahu summa yadahu wa ra'sah. Apabila ayahku bersujud, beliau meletakkan kedua lututnya diikuti dengan kedua tangannya. Kemudian barulah kepalanya. Diriwayatkan pula daripada Ibrahim bin Naqi bahawa beliau pernah ditanya oleh seseorang tentang orang yang meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lutut. Ternyata beliau tidak menyukainya. Lalu beliau berkata, hal yaf'aluhu illa majnun. La hal yaf'aluhu illa majnun. Tidak ada yang melakukannya kecuali orang gila, masya-Allah. Tak ada yang melakukan kecuali orang gila. Keras sikitlah dia punya tu. Jadi harap-harap tu kan jangan jadi macam itulah. Sebagaimana disebut tadi. Imam Syafi'i menyatakan, aku lebih suka seseorang yang bersolat itu memulakan takbir sambil berdiri dan turun ke tempat sujud. Kemudian aku juga amat menyukai orang yang meletakkan kedua tangannya terlebih dahulu sebelum bersujud. Imam Syafi'i menyatakan bahawa aku lebih suka seorang yang bersolat itu melakukan takbir sambil berdiri dan turun ke tempat sujud. Kemudian aku juga amat menyukai orang yang meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu sebelum bersujud. Kemudian baru letak kedua tangan dan wajahnya ke lantai. Ini kata siapa tuan-tuan? Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i. Dan sekiranya ada yang meletakkan wajahnya sebelum kedua tangannya atau meletakkan kedua tangan sebelum dua lututnya, aku tidak menyukainya. Kata Imam Syafi'i, aku tak suka. Akan tetapi apabila dia melakukannya, solatnya tak perlu diulang semua. Solat tetap sah. Dan juga ia tak perlu melakukan sujud sahwi. Tak perlu sujud sahwi. Mana solat tu dikira sah. Walaupun dahi turun dulu ataupun tangan dulu, lutut pun kemudian. Gitu. Faham kan? Wallahu a'lam bissawab.
Karena itu perbincangan kita malam ni, insya-Allah. Kalau ada soalan, tuan, ada soalan? Kan? Rukuk. Rukuk ni, kalau rukuk ni tidak bagi orang yang normal, rukuk dia sekadar 35 darjah saja, dia tak dapat mencapai 40 darjah. Jadi ada kasar. Dia sihat ke? Betul sakit pinggang ke? Dia sihat, tapi dia rukuk dia lebih kurang 75%. Tak sah lah. Tak sah lah solat tu. Kan dia mesti berapa tu? 45. 90. Tu. 90 darjah lah. Dia bentuk L kan? Bentuk L. Gitu. Dia mesti lurus. Lurus. 45 darjah. Tak salah. Tak salah tu. Kecuali kalau ada sakit pinggang. Kan? Tuan ada tanya dia tak? Tuan sakit pinggang ke? Kadang dia tak nak cerita. Ada juga tu. Dia sakit pinggang, dia tak nak cerita. Macam tu. Bukan dia sengaja buat. Bukan dia sengaja buat. Tapi kalau dia sengaja buat sedangkan dia tak ada sakit apa-apa, tak sah lah sembahyang tu. Macam tu. Kalau sakit pinggang pun kenalah berubat. Kan? Kan kita dah baca gitu kan. Dah baca gitu dah tentang rukuk. Dah baca kan? Mestilah orang kata mendata dia punya kepala tu kan, dia punya punggung tu kan sama kan. Mendata sekeping papan gitulah. Tak boleh ke bawah dan tak boleh ke atas. Biar mendata je itulah. Ada orang nak terlampau ke bawah sebab apa? Mungkin dia lebih rukuk, lebih khusyuk kan. Lebih khusyuk maka dia lebih menduduk ke bawah. Tak boleh juga. Nabi aku tak ajar macam tu. Walaupun mungkin dia ada niat supaya lebih untuk lebih rukuk lah, lebih khusyuk lah macam tu. Lebih menundukkan kepala dia ke bawah. Tapi itu tak kena lah cara itibak Rasulullah SAW itu. Kena ikut Nabi. Sebab tangan kita tu mesti dipegang kepada lutut. Tangan mesti dipegang kepada kepala lutut. Tapak tangan kita. Kalau seandainya rukuk kita tak sempurna, sudah tentu kita pegang tu tak sampai pada rukuk. Mesti dia pegang dekat peha je. Macam tu. Kalau kita pegang dekat lutut, mesti sampai. Mesti ada jadi seperti papan sekeping macam tu. Itu lurus. Kalau terlampau ke bawah pula, maknanya dia bukan pegang kat kepala lutut. Dia pegang kat botih ya. Dia pegang kat betih dia tu kan. Dia pegang kat betih tu, itu yang jadi terlampau ke bawah tu. Tu pun tak boleh juga. Tak sah. Ya. Boleh kan? InsyaAllah. Lain soalan? Ada? Tak ada. Okay. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidina maulana Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana tamah wa qina lana dzunubana ammah wa la tu'azzibna yaumil qiyamah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma asina akibatana fi umuri kulliha wa ajilna min dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umurana min qulubina wal muslimati wa afiyati fi dinina wa dunyana. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dakish syaqa wa su'il qada wa samasatil a'la. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim.